Okey, cikgu. Okey. Okey, cikgu. Okey, so kita akan mulakan. Kita akan sambung hari ni. Okey, so hari ni adalah kelas terakhir kita untuk PDPR, insyaAllah. Minggu depan kita akan bersemuka lah. Jadi latihan-latihan yang saya suruh buat, saya akan tengok. Okey, saya tak pasti sama ada kelas ni saya dah bagi tahu atau belum, di mana modul kita akan mula gunakan. Okey. Kalau buku teks, soalan buku teks juga ada tulis TP. Jadi sekiranya awak boleh buat, baru awak dapat TP tu lah. Jadi sama ada kita akan buat dalam kelas ke, latihan ke. Okey, so hari ni sebelum saya teruskan, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, saya sambung. Awak tengok contoh kelima, muka surat 8. Iaitu kita nak lakar graf. Okey, kita lakarkan graf bagi fungsi iaitu domain dia daripada negatif 1 sampai ke 2. Okey. Bila kita nak... Cikgu. Ya. Saya ada soalan, cikgu. Ya. Macam mana nak tentukan yang dia punya macam soalan... Sekejap soalan yang laki diri 1.2 tu kan? Okey. Nombor... 1.2 nombor yang C tu. Macam mana nak tahu jawapan dia ada macam lebih kurang daripada... Okey, kalau dia graf tu graf bergaris, graf bersambung macam ni, so kita akan guna tanda macam ni. Nampak? Tapi kalau graf tu titik-titik, julat dia akan nombor satu-satu nombor. Faham? Faham, cikgu. Okey. Jadi, ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, so kita tengok sini contoh kelima. Kita nak lakarkan graf. Okey, kita nak lakarkan graf. Kita nak lakarkan graf dekat sini. Saya rasa line tak berapa okey. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Jadi untuk lakaran graf ni, apa yang perlu awak lihat? Yang pertama, you tengok bila ada tanda modulus. Tanda modulus iaitu yang ada pagar tu. So bila dia ada tanda modulus, menunjukkan graf kamu itu akan reflect, iaitu dipantulkan hanya di kawasan positif. Kalau ikutkan 2x tolak 1 ni dia graf garis lurus. Graf garis lurus kecerunan positif bermaksud you tengok C-nya negatif 1. Y equals to MX plus C. M dia negatif 1, maksudnya graf dia pintas kat paksi Y negatif 1, kecerunan dia 2. 2 tu positif. So graf kamu bentuknya macam ni. Okey, ini graf kamu. Tetapi bila dia ada tanda modulus, maksudnya dia akan pantulkan. Pantulkan tu dekat paksi X. So apa yang kat bawah ni dia akan naik ke atas macam tu. Maka dia jadilah graf seperti ini. Dan kalau kamu tengok dekat jadual ni dia buat banyak titik. Tapi sebenarnya awak tengok saya tunjuk dengan cara yang mudah. Bila dia bagi kat sini dia bagi domain dari negatif 1 sampai 2. Apa yang perlu buat ialah, kamu tengok ya, kita benakan jadual. Saya takkan bina jadual sebanyak itu. Saya akan bina jadual. Sini saya punya X, sini saya punya Fx. Jadual saya akan ambil nombor yang paling kecil, kemudian kosongkan dan ambil nombor yang paling besar. Satu lagi nombor saya letak sini kosong. Jadi kita guna 3 nombor ni. Okey? Jadi saya akan ambil nombor paling kecil, paling besar untuk nilai X, dan dekat paksi Y letak kosong. Okey, apa maksudnya? 2 ni, X ni, nilai X dia negatif 1. So ini negatif 1. Negatif 1 ni awak masukkan dekat X. Awak masukkan dekat X dalam persamaan ini. Maka apa yang awak dapat dekat situ adalah 2X tolak 1. 2X tolak 1, X-nya negatif 1. You substitute 2 darab negatif 1 tolak 1. 2 darab negatif 1, negatif 2 tolak 1, awak dapat jawapan negatif 3. Kalau saya laju terus bagi tahu ya. Kalau awak senyap saya terus saja. Dia ada pagar. Bila ada pagar tanda modulus nilai mutlak, maksudnya nilainya akan jadi positif. Jadi negatif 3 dia akan berubah jadi 3. Satu lagi kita masukkan 2. 2x. X-nya 2. Tolak 1.
2 darab 2, 4. 4 tolak 1, 3 dalam modulus. Keluarkan dia tetap positif. So dekat sini nilai dia 3. Seterusnya kita ambil fx-nya, iaitu y-nya kosong. Jadi 2x tolak 1 sama dengan kosong. Maka 2x sama dengan 1 dan x kita adalah 1/2. Jadi kita akan tuliskan 1/2. Faham? Jadi you ambil paksi y, paksi x nilainya negatif 1. Kemudian dekat sini 2 dan kita letak sini negatif 1. So saya letak paksi y di sini. Okey, ni 1, sini ialah 1/2. Untuk negatif 1, so saya buat anggaran dekat sini 3. Jadi ni di sini. Untuk nilai 2 dia dapat 3. Jadi di sini. Kemudian dekat 1/2 kosong di sini. Ambil pembaris, cantumkan. Itulah dia cara lukis graf. Tak perlu nak tulis banyak-banyak nombor di paksi X ni. Faham? Faham tu. Okay, so itu nilai mutlak. Modulus maksudnya kita hanya pantulkan. Jadi ambil yang penting kena ingat ni. Ambil nilai paling kecil, nilai paling besar dan kosongkan Y. Boleh? Jadi dekat sini nanti awak buatlah latihan ini. Awak latihan dia, nanti buat dia. Iaitu 31 hari bulan 3. Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Okey, apa yang kita nak buat adalah kita akan cari image atau cari objek. Awak ingat ya, dia kata fungsi f ditarikh oleh fx 3x tambah 5 per x. X tak sama dengan kosong. Sebab ini pecahan, jadi tak boleh bagi dengan kosong. F5. Apa maksud F5? X tu gantikan dengan 5. So ganti je 5. 3 darab 5, 15 tambah 5/5. 15 tambah 1, awak dapat jawapannya 16. Image bagi 1/3 pun sama. Bila dia kata cari image, maksudnya nilai ini adalah objek. Objek tu apa? Objek tu adalah nilai X. Jadi kita gantikan. Fx 3x tambah 5 per x. Fx, x-nya 1/3. 3x, x-nya 1/3. Tambah 5 per x, x-nya 1/3. Selesaikan. Maka sekarang apa yang kamu dapat di sini adalah, tekan je lah kalkulator, dapatlah jawapan dia. Okey, boleh? Setakat ni boleh Okey. Dan yang ini berbeza. Okey, awak tengok ya. Kalau dia letakkan X, maksudnya gantikan X. Kalau dia kata Fx sama dengan 8, soalan dia cari nilai-nilai yang mungkin bagi apabila image-nya ialah 8. Image 8 maksudnya Fx tu 8. So 3x tambah 5x sama dengan 8. Sorry ya, bising sikit sebab cikgu-cikgu mula nak balik. Okey, jadi 3x tambah 5 per x sama dengan 8. So selesaikan. Jadi kita dapat dua nilai x dekat sini. Kenapa dua nilai x? Sebab, kenapa dua nilai x? Cuba respon sikit. Kenapa kat situ ada 2x? Berapa orang? 35 orang. 34 orang. Okey, nilai x. Okey, awak tengok kenapa ada dua nilai x? Boleh siapa nak respon? Siapa nak respon? Kenapa ada dua nilai x? Awak dah belajar dalam matematik? Punca persamaan ke cikgu? Apa dia? Punca persamaan. Tak dengar, kuat sikit. Macam betul tapi tak clear. Punca persamaan kuadratik. Okey, persamaan apa? Sorry. Punca persamaan. Okey. Jadi awak dapat dua punca, betul? Dua punca ataupun dua nilai x. Tapi jawapan awak kurang tepat, tapi tak apalah, sekurang-kurang awak mencuba. Kenapa ada dua nilai x? Sebab dekat sini x-nya berkuasa 2, dia kuadratik. Kuadratik ni awak akan jumpa dua jawapan mungkin berbeza atau dua jawapan yang sama. Dua jawapan yang berbeza bila paksi awak begitu. Ini paksi x, jadi awak ada dua nilai x. Kalau awak buat macam ni, maksudnya dia satu je x-nya. Lepas tu dia macam ni, maksudnya dia tak sentuh. Jadi tak ada nilai x. Clear?
Ada soalan? Cikgu. Okay. Jadi awak tengok. Tak ada cikgu. Okay, you tengok yang ini pun masih sama. F -2, F4 masuk saja dalam nilai X. Sekiranya jawapan kamu itu bernilai negatif, positifkan dia sebab dia dalam modulus. Jadi nampak tak ni? Dapat negatif 7. Keluarkan jadi 7. 2 darab 4, 8. 8 tolak 3, 5. Tak ada masalah. Isi saja. Okay. So ini awak selesaikan. B dia kata nilai X apabila Fx sama dengan 5. Bermaksud 5 ini adalah image. 5 ini adalah image kamu. Jadi bila dia image, you ambil persamaan sama dengan 5. Okey, yang ini tengok hati-hati. Kalau awak punya persamaan dalam modulus, iaitu seperti sekarang dia bagi 2x tolak 3 dalam modulus sama dengan 5. Tolong ya, tengok hati-hati. Saya dah kata apa-apa yang dalam ni positif, negatif akan jadi positif. Jangan awak jadikan 2x tambah 3. Nanti awak kata negatif 3 tu jadi positif. No, awak tengok cara yang ini. 2x tolak 3. Kalau jawapannya 5 dalam modulus keluar apa 5? Satu lagi kita buat 2x tolak 3 sama dengan negatif 5. Ada pelajar dia ubah dekat negatif 3. Negatif tu dia positifkan. Salah lah. Sebab bila kamu ubah sini, sini juga akan diubah. Jadi dalam kes soalan ini, dia dalam modulus sama dengan 5. So saya buat 1 sama dengan 5. Satu lagi saya dapat negatif 5. Maka saya dapat 2 jawapan. Clear? Clear cikgu. Okay. Then you tengok dekat sini soalan D. Fx kurang dari 1. Dia ada modulus. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok, okey, jadi kita akan ada 2 nilai. Okey, next. Ni samalah. You tengok kan, dia sama dengan X. Jadi dia buat satu sama dengan X, satu lagi sama dengan negatif X. Maka you dapat 2 jawapan. Jadi maksudnya image ni kalau awak dapat jawapan positif, keluarkan jadi positif. Kalau jawapan negatif, keluarkan akan jadi positif. Apa-apa pun dia akan jadi positif. Okay, saya pernah bagi tahu pelajar, saya ibaratkan modulus ni macam penjara. Jadi kalau orang tu think negatif, orang yang jahat, semua, keluar tu dia jadi baik. Tapi kalau tu memang orang baik, termasuk penjara, insyaAllah lah dia kekal baik. Okey, soalan D. Soalan D dia nak domain. Fx kurang dari 1. Sama juga dengan yang tadi. Jadi kita akan buat Fx kurang dari 1. So dalam kes ini pun sama. Sebab dia modulus, jadi satunya 1, satu lagi negatif 1. Jadi saya akan buat 2x tolak 3 kurang dari 1. Dan satu lagi 2x tolak 3 lebih besar daripada negatif 1. Satu positif, satu negatif. Okey, tengok saya tunjuk yang ini dia lain sikit tau. Tolong tengok betul-betul. Dia dalam modulus. Okey, untuk nilai yang dalam modulus, dia kata kurang 1. Jadi awak ambil 2x tolak 3 kurang 1. Okey, awak selesaikan. Awak dapat 2x tolak 3. 2x kurang 4. Maka awak dapat x kurang 2. Itu satu. Satu lagi awak akan buat 2x tolak 3. Tadi dia kata kurang kan? Sekarang awak buat lebih besar. Tadi kurang 1. So bila lebih besar jadi lebih besar negatif 1. Dia ubah dua-dua. Jadi awak akan selesaikan 2x lebih besar negatif 1 tolak dengan negatif 3. Tambah dengan. Jadi ini negatif kan? Bawa sana you kata jadi positif. Negatif 1 so sini jadi 2. Maka awak dapat lebih besar 1. Okey. Jadi kalau awak tengok, kita akan buat satu garis nombor. Nampak tak? Kita ambil nombor kecil 1, nombor yang besar adalah 2. Berdasarkan apa yang awak dapat dekat atas ni. Awak dapat ini dan dapat ini. Jadi 1, sini 2. Tengok hati-hati. Yang pertama dia kata kecil dari 2. Kecil dari 2 tandanya dia tak ada tanda sama dengan kita buat bulat, kecil ke kiri.
Satu lagi X lebih besar. Ini satu. Lebih besar dia akan ke kanan. Boleh setakat ini? Dah pernah jumpa belum macam ni? Level form pernah jumpa tak garis nombor macam ni? Pernah. Jadi saya tak pasti cikgu awak ajar macam mana, tapi saya guna cara ni. Awak nampak ada garisan, awak letak tanda positif. Kat sini tak ada, so letak negatif. Ini ada tanda positif. Ini tak ada, ini ada. Positif jumpa negatif, negatif. Positif jumpa positif, positif. Negatif jumpa positif, negatif. Okey. Sekarang kita nak ambil jawapan yang mana kita ada 3 bahagian. 3 bahagian, nak memilih jawapan, caranya awak tengok tanda ini. Dia kata kurang 1. Kurang tu positif ke negatif? Negatif. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, soalan kata kurang 1. Oh, saya silap. Sini negatif 3, 2. Betul lah 1. Betul lah 1 dengan 2. Jadi kalau awak tengok tadi, saya lebih besar 1. Dan satu lagi lebih kecil 2. Okey, negatif, positif. Okey. Jadi dekat sini, okey sorry saya guna cara nanti saya padam balik dulu. Okey. Tengok betul-betul, silap-silap saya tak perlu guna garis nombor. Saya buat garisan ini, saya akan ambil, saya ambil garisan ini, saya ambil nombor kecil 1, nombor besar 2. Okey. Saya tengok huruf apa yang digunakan kat sini, hurufnya adalah X. Hurufnya adalah X. Okey, awak tengok persamaan kita sekarang adalah positif. Okey, jadi dekat sini, apa yang peluk buat adalah kita akan ambil ini, nilai dia, you akan gunakan dia positif dengan negatif untuk tentukan jawapan kamu. Kita nak pilih jawapan yang mana? Okey, jadi dekat sini you tengok, kita ada 2 jawapan. Tadi saya kata kurang dari 2 dan kurang dari 2 lebih besar 1. Kurang dari 2 lebih besar 1. Jadi kalau nak garis nombor juga kurang dari 2, lebih besar 1. Jadi saya nak ambil jawapan yang mana, saya akan ambil yang bertindan ni. Nampak? Ini negatif kan? Negatif macam saya kata tadi, dia negatif, positif, negatif. Saya ambil yang bertindan. Jadi jawapan saya kat mana? Antara 2 dengan 1. Ingat bila dah sampai sini awak buat tanda macam ni. Jadi mana jawapan kita? Jawapan kita ni kawasan yang saya bulatkan. Bulatkan tu dari mana? Bulatkan itu daripada sini sampai ke sini. Jadi mana jawapannya? Yang ini. Salin saja masuk di sini. Okey, saya rasa mungkin ada yang tak berapa faham. Saya akan terang balik. Okey, tengok kita tengok satu soalan. Okey, ini. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 awak tengok dia bagi 4x. So, ia akan buat, ini soalan, saya ambil D D. 4x tolak 3, dia kata lebih besar 5. Awak akan buat 4x tolak 3 lebih besar 5. Selesaikan. 4x lebih besar 8. X lebih besar 2. Satu lagi 4x tolak 3 kurang negatif 5. 4x kurang negatif 5 tambah dengan 3. So sini negatif 2. X-nya kurang dari negatif 1/2. Jadi untuk cari jawapan, ambil nombor yang kecil, negatif 1/2, ambil nombor yang besar 2. Hurufnya apa? Dia guna X, dia guna X, dia guna X. Tadi saya tertinggal yang ni. Letak tanda ini siap-siap. Jadi sekarang kita tengok dia kata apa yang kita nak cari ialah kita akan tengok. Dia kata lebih besar 5 kan. Jadi so kalau 5 ni saya buat sini dia akan jadi lebih besar 0. So saya akan mencari jawapan yang positif. So kalau satu ni awak tengok X lebih besar 2. X lebih besar 2 dekat sini. X kurang negatif 1 dekat sini. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, ada tak kawasan bertindan macam tadi? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada kan? Tak ada. Okey, jadi kalau tak ada, kita akan
ambil nilai di sini. Awak tengok ambil kawasannya. Jadi jawapan kita akan ambil kurang -1/2 dan lebih besar 2. Maksudnya jawapannya akan sama. Kalau yang tadi awak tengok sebab awak tengok dia ada bersilang. Bila dia ada bersilang macam ni, kita ambil yang bertindan ni lah. So itu sebagai jawapan. Clear? Clear tak? Clear, cikgu. Okey, kalau clear, jadi kita tengok soalan yang lain semua ni samalah, awak boleh cuba. Dia kata fungsi f ditarifkan oleh ini, diberi f2 sama dengan 7 dan f4 sama dengan -1. Dia minta kita cari nilai m dan nilai c. Okey, tolong jangan tiru kawan ke apa kan. Cuba buat sendiri dulu. Okey, sebab dalam buku teks ada jawapan. Kan awak boleh semak jawapan kalau betul atau salah. Tak okey, awak tanya saya. Boleh? Boleh cikgu. Okey, jadi Boleh, cikgu. saya nak awak buat soalan 1, 2, 3 dengan 4. Okey, hari ni 31 bulan 3. Okey? Then yang last ni tengok saya tunjuk sebab yang ni tengok rumit sikit. Fungsi f ditarikh oleh fx, mx tambah c. F2 sama dengan 7, F4 sama dengan -1. Ini bererti dia ada dua persamaan. Kenapa ada dua persamaan? Awak tengok dalam persamaan itu, bila kamu gantikan X, sebab dia kata F2, 7. F2, 7 maksudnya MX, X nya 2. M2 atau 2M tambah C. Okey, dia ada dua huruf, ada M, ada C. Jadi, bila dia ada dua huruf, kita tak boleh nak selesaikan. Dia kata F2 sama dengan 7. Satu lagi M4. MX, X nya 4. 4M tambah C sama dengan -1. Sekarang awak ada dua huruf, ada dua persamaan. Macam mana nak cari nilai M dan nilai C? Siapa ada idea? Macam mana nak cari nilai M dan nilai C untuk menjawab soalan pertama? Awak dah substitute 2, awak dapat macam ni, 2M tambah C sama dengan 7. Substitute 4, dapat 4M tambah C sama dengan -1. So, apa nak buat sekarang? Nak cari M dan C. Cepat. Penghapusan kod. Okey, gunakan penghapusan, itu kaedah iaitu penyelesaian persamaan serentak, itu istilah.